Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung kuliah kita secara online yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Khatib Tabrizi dan Imam Baghawi rahimahumullah ta'ala. Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung. Masih lagi dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-47 InsyaAllah. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا. Hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di akhirat nantilah, la yusyriku bihi syai'a, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Wa yusallil khamsa, dan dia salat 5 waktu. Wa yasumu ramadana, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Ghufira lahu, maka diampunkan baginya. Qultu afala ubashiruhum ya Rasulullah. Maka Muaz berkata, apakah aku boleh menyampaikan berita gembira ini kepada mereka? Qala Rasulullah SAW menjawab, da'hum ya'malu, biarkan mereka beramal. Hadis sama macam yang pertemuan yang lepas, iaitu menyampaikan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Dan di sini dia dalam bentuk yang lain, dia kata tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, kemudian solat serta puasa. Jadi seolah-olah macam cukup kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dan kita sembahyang 5 waktu, kita puasa, selesai. Jadi tak perlu buat yang lain-lain lah, seolah-olah begitu. Jadi kan Nabi kata Nabi, da'hum, biarkan mereka, da'hum, biarkan mereka beramal. Maksudnya, ya kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan perkara tersebut kepada sahabat. Jadi apabila sahabat mendengar perkara tersebut, dia ada keinginan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dia ada keinginan untuk menyampaikan kepada orang lain. Tetapi ada kalanya Nabi benarkan, dan ada kalanya Nabi kata tak apa, tak payah, biarkan mereka beramal. Jadi mungkin di situ Nabi SAW melihat kepada sahabat itu ke, atau macam mana ke, itu
ada banyak ihtimal lah, banyak kemungkinan. Jadi seperti mana hadis yang sebelum ni kan, Nabi bagi kepada Abu Hurairah, suruh dia sebarkan, siapa yang ucap la ilaha illallah akan masuk syurga, dengan bawa sandal Nabi lagi sebagai bukti. Sayyidina Umar tak setuju. Sayyidina Umar tak setuju. Mungkin di sini Muaz pun dia benda yang sama. Jadi bila Muaz bin Jabal mendengar perkara tersebut, dia ingin sampaikan kepada orang lain, Nabi kata biarkan, jangan. Maknanya biarkan mereka itu beramal. Jadi takut-takut bila mereka dengar tidak syirik, semayang, puasa, maka dia akan diampunkan. Jadi nanti mereka menjadikan hadis ni sebagai sandaran. Akhirnya mereka hanya tidak syirik, semayang, puasa, lain tak buat. Lain tak buat. Tapi memang sebenarnya kalau kita nak mempelajari hadis atau kita mengambil sesuatu pengajaran daripada hadis, kita sepatutnya lah kita tidak boleh ambil 1-2 hadis saja. Kita kena dengar semua hadis. Kita kena dengar semua hadis Nabi, baru kita boleh nampak di situlah apa sebenarnya tuntutan syariat kepada kita, apa yang Nabi nak daripada kita sebenarnya. Cuma nak mendengar ke semua hadis tu pun bukan perkara yang mudah, bukan satu benda yang mudah. Jadi hadis-hadis seperti ini dia bukan tidak boleh disampaikan kepada orang, tetapi kita kena lihat orang yang macam mana yang kita nak sampaikan. Okay, ada setengah orang bila dia rajin berbuat amalan dan sebagainya, maka kita tak perlu sampaikan hadis ni kepada mereka lah. Bukan niat kita nak menyembunyikan ilmu. Takut-takut nanti bila dia dengar hadis ni, cukup dengan semayang, puasa je, lain tak payah buat pun, tak sebut pun dalam hadis ni, dia tinggal lah. Elok-elok dia buat banyak amalan, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dia dengar hadis ni, dia tinggalkan. Maka itu yang mungkin maksud Nabi, jangan sampaikan kepada sesetengah orang lah. Yang mana kalaulah dia dengar hadis ni, elok-elok dia beramal banyak, tiba-tiba dia dengar hadis ni, cukup puasa semayang je, dia tinggalkan yang lain nanti. Atau hadis ini sesuai untuk disampaikan kepada orang yang langsung tak beramal. Ada zaman sekarang kan, orang yang langsung dia tak semayang, tak puasa Islam. Kita kenal kan, ada kawan-kawan kita atau ada orang tu dia Islam. Kita tahu dia Islam tapi dia tak semayang pun, tak puasa pun. Jadi hadis macam ni sesuai untuk kita sampaikan kepada dia lah. Maknanya kita kata cukup kau jaga semayang, kau puasa, insya-Allah Allah ampunkan. Kan Nabi kata tu ghufira lahu. Ghufira lahu. Jadi seolah-olah hadis ni untuk orang-orang yang betul-betul malas, nak buat amalan. Semayang pun tak nak, semayang pun malas, puasa pun malas. Jadi kita sampaikan hadis ni kepada mereka, kata semayanglah, kau semayang, kau puasa, insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kau yang lain. Mungkin dia banyak dosa kan. Dan cuma kalau dia buat dosa-dosa besar tu, maknanya kita kena bagi tahu dia supaya dia bertaubat. Jadi taubat ni kita terangkanlah kat dia apa itu taubat, nanti akan adalah hadis tentang taubat insya-Allah. Jadi maksudnya dia tak rasa berat. Nanti kalau kita bagi tahu dia, kau kena buat tu, kau kena buat ni, benda yang wajib ni banyak, benda ni haram kau tinggal semua. Jadi kadang-kadang ada tahap manusia yang dia tak boleh terima benda tu, dia belum sedia untuk terima, akhirnya dia ubah niat dia, maksudnya dia tak bersedia nak buat tu semua. Jadi kita mulakan dengan solat, dengan puasa dulu. Mungkin hadis ni sesuai untuk dia, untuk orang yang tertentu lah. Wallahu a'lam. Sebab bukan semua orang mudah untuk kita ajak dia berbuat kebaikan kan. Jadi ada setengah orang kita beritahu, yang penting kau jaga solat kau 5 waktu, kau puasa, cukup lah. Jadi bukanlah kita kata jangan buat benda lain. Jadi ada setengah orang tu kita terpaksa cakap macam ni, engkau jaga solat, puasa,
Cukup, itu dulu. Nanti apabila dia dah menjaga solat dia, dia puasa, insya-Allah daripada situ akan datang lagi taufik untuk mengerjakan amalan-amalan yang lain. Ini awal-awal lagi kau kena buat tu, kau kena ni, kau kena tu, kau kena tu, kau kena ni. Akhirnya dia pun banyaknya payah, tak nak. Susah. Hadis seterusnya. Wa anhu, daripada Muaz bin Jabal juga, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalil iman. Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi tentang iman yang afdal. Qala an tuhibba lillah. An tuhibba lillah, kamu mencintai kerana Allah. Wa tubghida lillah, dan kamu membenci pun kerana Allah. Wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah, dan kamu memperlakukan lidah kamu untuk berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Qala wa maza asna'u ya Rasulullah. Maka ditanya, apa yang patut aku buat ya Rasulullah? Qala wa an tuhibba linnas. Sesungguhnya engkau mencintai linnas, bagi manusia, ma tuhibbu li nafsih. Engkau apa yang kau suka atau engkau cinta untuk dirimu sendiri. Wa takraha lahum ma takrahu li nafsi, dan engkau tidak suka bagi mereka apa yang engkau tak suka terhadap diri engkau. Rawahul Ahmad babul kabair wa alamat. Barang siapa yang mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah, sungguh telah pun sempurna iman dia lah. Jadi orang yang mencintai kerana Allah, maksudnya bukan kerana nafsu, bukan kerana ada kepentingan, bukan kerana lain-lain lah. Sebab apabila mencintai itu, biasanya cinta itu disusuli dengan perbuatan-perbuatan yang baik lah. Bila kita sayang mak ayah kita, kita sayang isteri kita, kita sayang anak-anak kita, kita akan memperlakukan mereka dengan baik. Tapi kita buat itu semata-mata kerana Allah. Sebab mungkin satu mereka akan bertindak atau melakukan perkara yang menyebabkan kita tak suka. Jadi kalau kita sayang mereka, cinta mereka kerana Allah, dia orang buat macam mana pun kita tetap sayang dia. Sebab apa? Kita buat kerana Allah. Biasanya kalau macam anak, isteri itu antara orang yang selalu kita sayang lah. Boleh jadi kita juga sayang orang-orang lain, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, rakan sekerja dan sebagainya, murid-murid kita dan sebagainya kan. Cuma yang selalunya yang kita kata hampir mestilah, hampir semuanya sayang kepada mak ayah dia, sayang kepada isteri dia, suami dia, sayang kepada anak-anak, sayang kepada adik-beradik, abang, kakak, sayang kepada keluarga, jiran dan sebagainya lah. Jadi kita sayang tu biarlah kerana Allah. Sayang kerana Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita sayang kerana benda lain, kerana ada maksud lain, maka apa akan jadi? Sekiranya maksud itu tidak tercapai, maka kita akan tak sayang. Begitu juga kita benci, membenci pun kerana Allah. Kalau kita membenci bukan kerana Allah, nanti takut kita bertindak dengan tindakan yang melampaui batas, yang menyalahi syarak lah. Jadi kita disuruh benci kerana Allah tu, maknanya kita benci. Di sini syarak menyuruh kita membenci bukan orang dia, tetapi perbuatan dia. Orang kafir misalnya, kita benci bukan benci orang dia, benci kekafiran dia. Benci kekafiran dia. Orang yang buat maksiat, orang yang buat maksiat kita benci bukan benci kepada orang dia, benci kepada maksiat yang dia buat. Itu yang kita kata benci kerana Allah. Jadi kita benci maksiat yang dia buat. Jadi dia tu kita kena kasih, tapi maksiat yang dia buat kita, tu yang kita kena benci. Itu dia katakan benci kerana Allah. Jadi kalau kita benci kerana Allah, maka kita tak akan bertindak melakukan perkara-perkara yang menyalahi syarak. Kemudian Nabi kata, selalulah gunakan lisan engkau, lidah engkau ni untuk mengingati Allah.
Jadi kita biasakan lidah kita untuk menyebut Allah lah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebenarnya apa saja yang kita cakap, maknanya kita iring dengan Allah di situ, dengan lafaz Allah. Kita menyebut nama Allah. Janganlah kita tengok benda-benda yang menakjubkan, Subhanallah. Bila kita tengok perkara-perkara ni, Masya Allah. Bila kita dapat benda yang kita suka, Alhamdulillah. Kalau kita kena terkejut ke, Allahu Akbar. Itulah. Paling pun Allah. Jadi orang kalau misalnya biasanya orang tu dia melatah kan. Melatah ke apa sikit, oh mak kau, oh mak kau. Janganlah mak kau kan, oh Tuhanku, oh Allah. Kalau Mak Saleh boleh pula, oh my God. Oh my God, oh my God, kan orang Mak Saleh. Oh my God, Mak Saleh pun oh my God. Kita, alamak, alamak, oh pocut, oh mak kau. Jadi kita kena biasakan kita punya lidah sebut Allah lah, apa pun Allah kan. Sebab tu Nabi ajar kita daripada pagi sampai malam, daripada bangun tidur sampai tidur balik, semuanya Allah. Bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur ikut nama Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maksudnya setelah menidurkan kita. Sebab tidur ni mati kecil dia panggil. Kemudian apa sajalah kita bangun, kemudian kita nak bagi tanda doa masuk tandas. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita nak ambil wudu, kita baca bismillah, kemudian lepas wudu ambil doa, lepas baca doa lepas wudu, nak solat pun kita tentulah solat kan. Semuanya Allah. Makan pun baca bismillah, habis makan alhamdulillah, dan naik kenderaan ada doanya, semuanya. Apa saja ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak benda-benda yang ni, subhanallah, macam-macam. Itu yang maksud Nabi, maknanya bukan kita duduk setempat zikir je kan. Itu payah sikit nak buat. Tak mungkin orang boleh duduk 24 jam zikir je. Jadi maksudnya dalam setiap percakapan kita itu kita selit Allah. Kita selit perkataan Allah. InsyaAllah. Bila bercakap berjanji insyaAllah. Bila cakapnya Alhamdulillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam tu nama Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya kalau boleh sebut Allah. Kemudian naklah kamu mencintai manusia apa yang kamu cintai terhadap diri kamu, dan hendaklah kamu benci untuk manusia apa yang kamu benci untuk diri kamu. Ini lebih kurang macam hadis itulah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini semakna dengan hadis itulah. Maknanya Allah Ta'ala kata Nabi SAW bersabda bahawa hendaklah kamu cintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk diri kamu sendiri, dan kamu tak suka benci untuk manusia apa yang kamu benci tak suka untuk dirimu. Paling mudah lah. Paling kita kata kemuncaknya, kita tak suka masuk neraka, kita suka masuk syurga, kita tak suka masuk neraka, maka hendaklah kita pun mencintai orang lain. Maksudnya kita jangan biarkan dia masuk neraka. Hendaklah kita usahakan supaya dia pun dapat masuk syurga, dan kita cuba untuk elakkan dia daripada masuk neraka. Itu yang paling kesimpulan paling mudah lah. Jadi disebabkan itu apa yang dia buat di dunia ini, maknanya kita tengoklah kalau dia melakukan perbuatan itu yang membawa dia ke neraka, jadi kita selamatkan, kita tegur, kita nasihat dan sebagainya lah. Dan kita ajar dia bagaimana untuk melakukan amalan-amalan supaya boleh membawa kita ke syurga. Itu maknanya macam mana kalau kita suka kaya, suka rumah besar, kereta besar, takkan kita nak belikan kereta besar, rumah besar kat orang lain, kita nak bagi duit kepada orang lain, kita tak mampu kan. Kita suka makan makanan yang favorite, kita suka makan Musang King, tapi takkan kita nak belanja semua orang Musang King, bankrupt lah kan.
Jadi maksudnya yang kita suka apa? Kita tak suka diseksa neraka, kita suka untuk masuk syurga Allah, suka untuk dapat keredaan Allah. Maka kita kena sukakan juga benda tu kepada orang, dan kita apa yang kita tak suka itu kita tak suka juga untuk orang lain. Itu yang paling mudah, itu yang dimaksudkan lah. Okey, babul kabair wa alamatin nifaq. Bab yang menyatakan tentang dosa-dosa besar dan tanda-tanda orang munafik. Jadi di sini kebiasaannya para ulama dalam bab kitabul iman ni, maka akan dimasukkan kitab kabair, kitab dosa-dosa besar, dan juga kitab tanda-tanda nifak. Sebab apa? Dosa besar ni ada isu di kalangan kelompok-kelompok atau firqah-firqah di dalam Islam. Ada setengah kelompok yang mengatakan siapa yang membuat dosa besar maka iman dia terbatal. Ada kelompok yang namanya Khawarij. Mengatakan siapa yang buat dosa besar maka dia telah kufur. Apabila dia buat dosa besar, dia telah menjadi kafir. Bahkan ada yang lebih teruk lagi, buat dosa kecil pun kafir. Ada yang lebih dahsyat lagi, jangankan buat dosa besar, buat dosa kecil pun kafir. Bahkan ada yang mengatakan tak ada dosa kecil, tak ada, semuanya dosa besar. Semua dosa besar, mana ada dosa besar, dosa kecil. Katanya semuanya dosa besar semua. Jadi siapa buat dosa, kafir. Ada kelompok, antaranya Khawarij. Kemudian Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah mengatakan apabila orang tu buat dosa besar maka dia terkeluar daripada iman, tetapi dia tak kafir lagi. Dia maksudnya orang yang buat dosa besar ni iman tidak, kafir pun tidak. Beriman tidak, kafir pun tidak. Itu sebahagian Mu'tazilah. Sebahagian daripada Mu'tazilah. Maknanya bila orang tu buat dosa besar, bahkan ada pendapat kata buat dosa kecil, dia iman pun tidak, kafir pun tidak. Maksudnya bila dia syahadah kan, dia tasdik bil qalbi dan dia bersyahadah, dia Islam. Dia beramal di Islam. Bila dia buat maksiat, Islamnya hilang, imannya hilang. Adakah dia jadi kufur? Tak. Sebab apa? Dia dalam hati dia bertasdik, maka dia tak jadi kufur. Maka dia Islam tidak, iman pun tidak. Iaitu manzilatun baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Maknanya antara iman dan kufur, tengah-tengah. Tapi neraka juga akhirnya selama-lamanya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahawa dosa itu ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil itu ialah dosa-dosa yang boleh diampunkan dengan istighfar dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan. Bila kita mengambil wuduk boleh mengampunkan dosa. Kita laksanakan solat 2 rakaat boleh mengampunkan dosa. Kita zikir lepas solat boleh mengampunkan dosa. Ada wirid kan, wirid-wirid khusus lepas solat boleh menghapuskan dosa. Antara 2 solat menghapuskan dosa, antara 2 Jumaat menghapuskan dosa, antara 2 Ramadan menghapuskan dosa. Tak lama lagi hari Isnin ni ada puasa Arafah. Hari Isnin ni ada puasa hari Arafah. Diampunkan 2 tahun dosa. Setahun sebelum, setahun akan datang. 10 Muharram pun kalau puasa, setahun dosa diampunkan. Jadi dengan melakukan amalan-amalan baik boleh diampunkan dosa, tapi itu semua dosa kecil. Adapun dosa besar, menurut ahli sunnah wal jamaah, maka perlu bertaubat. Untuk diampunkan dosa besar perlu bertaubat. Antara ciri-ciri taubat, ringkasnya lah di dalam tasawuf dibahas panjang lah bab ni. Antaranya ialah kita hendaklah menyesal akan perbuatan tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut, dan memohon ampun kepada Allah serta berniat tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah, ada penyesalan tu kan, ada penyesalan yang bersungguh-sungguh, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Itu namanya taubat. Dan sekiranya dia berjaya, dipanggil taubat nasuha lah. Kalau dia buat balik, dia kena taubat lagi. Jadi amalan-amalan seperti yang disebutkan tadi tidak mengampunkan dosa besar, hanya mengampunkan dosa kecil. Macam mana nak tahu dosa itu kecil ke besar? Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa tanda-tanda dosa besar itu ialah bila ada ayat Al-Quran atau hadis yang mengancam
seksa, azab seksa terhadap perbuatan tersebut. Bila Allah sebut perbuatan tersebut, maka diiringi dengan mengancam neraka, seksa yang pedih dan sebagainya. Itu tanda-tanda dosa besar. Membunuh, merompak, mencuri, berzina, riba, rasuah, apa lagi, syahadah yang palsu, saksi palsu, derhaka kepada kedua ibu bapa, minum arak, makan babi. Itu semua dosa-dosa besar. Dan meninggalkan kewajipan-kewajipan, tinggalkan sembahyang 5 waktu, tinggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, itu semua dosa-dosa besar. Dan ada ulama yang mengarang kitab dosa-dosa besar, antaranya Imam Zahabi, Imam Ibn Hajar Haytami. Ini mengarang kitab-kitab yang membahaskan tentang dosa besar. Ada yang ulama kata ada lebih kurang 70 dosa besar. Ada yang kata tak, sampai 400 lebih pun. Dalam Imam Ibn Hajar Haytami, kitab Az-Zawajir tu, ada lebih kurang 400 lebih, tak silap saya, dosa-dosa besar disenaraikan. Dan ada kalanya dosa-dosa kecil boleh berubah menjadi dosa besar. Ada kalanya, kerana melihat kepada kesan dia. Dosa itu asalnya kecil je, tapi disebabkan kesannya itu besar, boleh jadi dosa besar. Dan antara dosa besar ialah merasakan diri tak pernah ada dosa. Antara dosa besar ialah merasakan diri itu tidak pernah berdosa. Itu antara dosa besar tu. Bahkan sebesar-besar dosa. Al-Faslul Awal, fasal yang pertama. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah ayu dhanbi akbaru indallah. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertanya kepada Nabi SAW. Ada seorang pemuda, Qala rajulun, ada seorang sahabat telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayu dhanbin akbaru indallah. Dosa manakah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Qala anta da'wa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Iaitu kamu menyeru bagi Allah sekutu. Kamu menyeru sekutu bagi Allah sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Ini dosa yang paling besar sekali ialah dosa syirik. Dosa yang paling besar sekali ialah dosa mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu dosa paling besar, bahkan tidak terampun. Kalau orang itu mati dalam keadaan syirik, dosa syirik tidak akan terampun, tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini dosa paling besar di sisi Allah Ta'ala. Mendakwa ada Tuhan selain Allah ataupun ada sekutu selain Allah Ta'ala. Qala summa ayyun. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian doa yang mana satu? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Iaitu kamu membunuh anak kamu kerana takut dia makan bersama kamu. Ini zaman dulu, zaman Nabi, ada zaman jahiliah tu. Ada orang kalau dapat anak, kadang-kadang dia orang miskin, takut anak tu nanti terpaksa diberi makan. Anak tu nanti akan mengambil bahagian makanan untuk dia, maka dia bunuh. Terutamanya anak perempuan. Itu zaman dulu, zaman jahiliah. Itu antara dosa besar selepas syirik. Cuma di sini adakah susunannya itu begitu, nanti kita bahas insya-Allah. Qala thumma ayyu. Kemudian dia bertanya lagi selepasnya. Kemudian setelah itu apa dia? Qala antuzaniya bihalilati jarik. Iaitu kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Jadi suami dia tak ada. Kenapa dikatakan dosa besar di sini? Maksudnya kenapa dikhususkan kepada berzina dengan isteri jiran atau suami jiran? Bukankah semua zina tu dosa besar? Ya, tapi ni lagi besar. Pasal apa? Biasanya jiran kita ni amanah kan. Kalau misalnya kita ada jiran, suami dia tak ada atau isteri dia tak ada ke apa ke, patut kita lah yang bertanggungjawab untuk menjaga, untuk memerhatikan keselamatan dia. Tapi kita pula yang ambil kesempatan. Itu dosa besar.
Bukan bermakna zina lain dosa kecil. Dosa besar semua besar. Cuma ni lagi besar lagi. Kalau dengan jiran lah yang sepatutnya dia diamanahkan, tapi dia yang ini, maka dosa lagi besar. Fa'anzalallahu tasdiqaha, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk membenarkannya. Pipi, apa? Hidup ni. Buat Aisyah. Fa'anzalallahu tasdiqaha, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk membenarkannya. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala taqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Al-Furqan ayat 68, muttafaqun alaih. Ayat Al-Quran pun ada menyatakan, iaitu wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka-mereka yang tidak menyeru Allah Tuhan selain Allah. Wala taqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang mana Allah Ta'ala mengharam melainkan dengan hak. Maksudnya melainkan dengan hak tu boleh orang yang membunuh orang, boleh yang dijatuhkan hukum bunuh, yang berzina hukum rejam. Jadi yang mana yang Islam menghukumi bahawa dia harus dibunuh itu tak apa, bahkan tu wajib lah. Wala yaznun, dan dia juga tidak melakukan zina. Ini antara dosa-dosa besar yang Quran pun sebutlah. Hadis seterusnya, hadis yang ke-50, an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu al-isyraku billah. Adapun dosa-dosa besar itu ialah mensyirikkan Allah Ta'ala. Wa uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Di sini susunan dia lain sikit. Tadi kan membunuh anak, di sini derhaka kepada kedua ibu bapa. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Wa yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Sumpah palsu ni pun satu dosa besar. Sebab apa? Kadang-kadang sumpah ni biasanya kebanyakannya dipakai di mahkamah. Apabila seseorang tu membuat suatu tuduhan, maka dia perlu membawa bukti dan saksi. Kalaulah dia gagal untuk membawa bukti dan saksi, maka dia disuruh bersumpah. Mula-mula hakim akan suruh orang yang didakwa itu bersumpah untuk menafikan. Apabila dia didakwa, pihak pendakwa tidak boleh membawa bukti dan saksi, maka pihak yang didakwa, yang dituduh itu dia boleh bersumpah untuk menafikan tuduhan. Dan sekiranya dia tidak mahu bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan semula kepada pendakwa yang pertama tadi. Maka dia bersumpah untuk mendakwa orang tersebut. Jadi biasanya sumpah ini digunakan untuk mengisbat atau menafikan sesuatu perbuatan lah. Jadi siapa yang bersumpah palsu, maka ni antara termasuk dosa besar. Jadi di sini disusun 3 dosa besar. Mula-mula syirik, jelaslah syirik sama seperti hadis tadi. Kemudian uququl walidain. Di sini diletakkan orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang tadi sebelum ni membunuh anak. Kemudian di sini hanya sebut 3 saja, 4 sajalah. Iaitu membunuh, qatlan nafsi, membunuh diri. Maksudnya orang lain ke diri sendiri ke, yang sekarang ni berlaku viral kan, orang banyak bunuh diri itu, dosa besar. Dosa besar. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Kemudian hadis yang ke-51, wa fi riwayati Anas, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa syahadatu zur badala al-yaminul ghamus. Syahadatu zur maknanya persaksian palsu menggantikan lafaz al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Muttafaqun alaih. Dan ada riwayat kata bukan menggunakan perkataan syahadatu zur, iaitu persaksian yang palsu lah, sama. Begitu juga sumpah palsu dengan persaksian palsu, hampir sama dia punya posisi dia lah.
Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara 7 perkara yang membinasakan tersebut? Qala, Nabi SAW bersabda, al-syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian was-sihru, sihir. Di sini sihir letak nombor 2 pula. Kemudian wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang mana Allah mengharamkan melainkan dengan hak, seperti tadilah. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari daripada medan pertempuran pada hari peperangan lah. Wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan-perempuan yang menjaga diri, yang tidak tahu apa-apa, yang beriman dengan tuduhan zina. Menuduh zina bagi perempuan-perempuan yang solehah ni, hukum ni dosa besar. Sebab apa dia kata di sini perempuan solehah? Sebab ada contohnya pelacur kan. Jadi kalau orang tu tuduh pelacur berzina, itu tak adalah dosa besar, dan memang pun pelacur berzina kan. Di sini maksudnya menuduh wanita yang muhsan, wanita yang menjaga diri dia dituduh berzina pula. Ghafilat tu maksudnya dia ni ghafil aniz zina lah. Maknanya tak tergambar pun yang dia ni akan melakukan zina. Ya, maknanya tak ada, kita kata sangkaan yang berat menunjukkan dia ni tak mungkin berzina, tiba-tiba dituduh berzina. Itu dosa-dosa besar lah. Jadi contohnya macam makan riba tu tak boleh lah. Saya tak akan bahaskan di sinilah. Nanti dalam kitab bab fiqah, Ustaz Said mungkin akan jelaskan lah dalam bab riba. Di sini kalau hadis kita satu-satu kita nak bahas, panjang tadinya. Jadi mencuri riba itu nanti dibahas dalam bab fiqah. Membunuh pun nanti hukum dia pembahasan ni dalam kitab fiqah. Ada kitabul qisas, babul qisas, babul hudud, itu dibahas dalam fiqah. Makan harta anak yatim ni pun ada pembahasan. Bukanlah bererti tak boleh makan langsung. Maksudnya sekiranya seseorang tu dia ditugaskan sebagai penjaga anak yatim, dia boleh mengambil sekadar yang sesuai dengan penjagaan dia. Itu pembahasan dia dalam fiqah juga. Ini maksudnya di sini dia menghabiskan lah. Maksudnya memakan harta anak yatim, dia menghabiskan harta anak yatim. Lari pada medan pertempuran pun ada pembahasan juga. Yang dimaksudkan lari itu memang lari betul. Tapi kalau lari berundur untuk mengatur strategi, itu boleh. Dia bukan lari untuk meninggalkan medan pertempuran. Dan ada syarat-syarat juga. Kalau musuh melebihi sekian lipat kali ganda, boleh. Yang tak boleh ni apabila musuh 2 kali ganda, masih lagi tak boleh. Tapi kalau musuh dah 3 kali ganda, 4 kali ganda, itu dibahaskan di dalam fiqah. Kemudian hadis yang seterusnya, muka surat hadis nombor 53. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama juga daripada perawi yang sama, iaitu Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iaitu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang penzina itu ketika dia berzina sedangkan dia beriman. La yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seorang peminum arak itu dia meminum arak sedangkan ketika itu dia beriman. Wala yantabihu nuhbatan yarfa'un nasu ilaih. Dan dia tidak merampas harta orang lain sedangkan orang melihat kepada dia. Fiha absaruhum, maksudnya orang ramai melihat kepadanya dengan pandangan mereka. Hina yantabihuha wa huwa mu'min, ketika dia merampas harta itu sedangkan dia beriman. La yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'minun fa iyyakum wa iyyakum. Dan tidaklah orang itu melampaui batas ataupun mencuri harta ghanimah
Ya, ketika dia mencuri itu dia sedang beriman. Maka fa iyyakum takutilah kamu, waspadalah kamu. Okey, ni hadis ni ada isu tentang keimanan lah. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang sedang berzina, sedang merompak, sedang minum arak, maka iman itu seolah-olah terkeluar daripada dia. Zahir daripada hadis ini maknanya orang yang berzina tu dia tak beriman. Orang yang merompak tu tak beriman. Intibah tu merompak depan-depan. Dia mencuri, kalau mencuri ni senyap-senyap. Intibah ni dia merompak terang-terangan. Macam rompak bank tu kan. Jadi perbuatan-perbuatan ini mana takkan berlaku sedangkan orang tu beriman. Jadi hadis ini seolah-olah menunjukkan bahawa ketika dia berzina tu dia tak beriman. Ketika dia minum arak tu dia tak beriman. Ketika dia merompak tu dia tak beriman. Jadi adakah benar? Di sini antara itulah, ni antara dalil-dalil Khawarij tadi yang saya sebutkan. Ada kelompok yang namanya Khawarij. Mereka mengambil hadis ini sebagai dalil. Nabi kata orang beriman takkan berzina. Jadi kita kata tidak ada di sini. Kita mengatakan bahawa apabila orang itu dia melakukan maksiat apa saja, maka kita kata ketika itu tidaklah dikatakan dia tidak beriman. Sebab iman itu kan tasdik bil qalbi. Iman itu tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Bima jaa bihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ulima min adin bid-darurah, daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui dalam agama secara daruri. Maksudnya kita membenarkan segala perkara-perkara yang penting lah, yang asas dalam Islam. Tasdik. Kita benarkan Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, rasul, kitab, kiamat, qada, rukun iman itulah. Lepas tu kita membenarkan bahawa solat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib bagi yang ada harta lebih, haji wajib bagi yang mampu. Kemudian kita kena tasdik, benarkan bahawa syirik itu haram, bunuh itu haram, riba haram, sihir haram, neraka ibu bapa haram. Semua tu benda tu haram, kita kena tasdik, kita kena i'tikad dalam hati. Jadi sekarang ni kalaulah kita nak mengatakan bahawa hadis ini mengatakan bahawa orang berzina tu ketika dia berzina dia bukan mukmin. Orang merompak tu ketika itu dia tak beriman. Orang yang minum arak ketika itu tak beriman. Sekiranya dia menganggap benda tu halal. Sekiranya dia menganggap benda tu halal, itu memang tak beriman, kufur dia. Dia berzina dengan dia menganggap bahawa zina itu halal, itu kufur, kafir, tak beriman. Dia minum arak, dia kata arak ni halal, maka itu kufur, tak beriman. Atau dia merompak, dia kata merompak ni boleh, maka itu dia dikatakan memang tak beriman lah. Tetapi kalau dia tidak beriktikad begitu, dia tahu benda tu salah, berdosa, cuma dia buat juga. Ada orang dia tahu dan dia buat. Ada orang dia buat tapi dalam keadaan dia memang bukan tak ingat lah. Dia benda tu tak terlintas dalam hati dia, tapi dia buat juga disebabkan itulah terdorong oleh nafsu dia dan sebagainya. Maka di sini kita tak kata dia tak beriman. Dia masih lagi beriman. Tetapi iman dia dalam keadaan tahap yang lemah lah, kita kata. Iman yang lemah. Masih lagi dia beriman. Maknanya takkan orang berzina tu dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Orang berzina dia takkan mensyirikkan Allah Ta'ala. Tetap dia yakin Allah Ta'ala tu Tuhan, Allah tu satu, Allah tu hidup dan sebagainya, berkuasa, berkehendak, mengetahui dan sebagainya. Tapi dia lakukan maksiat itu. Itulah, dan dia kalau dia tahu benda tu dosa dia buat juga, maka dia selamatlah. Tapi dia dikatakan fasik, buat dosa besar lah. Tapi kalau dia anggap benda ni boleh, halal, itu memang kafir lah. Itu memang tak beriman, kafir. Jadi hadis ini tengok macam mana. Kalau kita kata kalau dia halal, dia menghalalkan maksiat tersebut, kita kata memang dia tak beriman, memang dia kafir. Tapi kalau tak, dia masih lagi beriman, tetapi dia fasik lah, dia orang yang berdosa.
Kalau menurut Khawarij dan sebagainya, mereka kafir lah. Ikut Aziz ambil zahir hadis ni maknanya kafir. Kita kata, ahli sunnah kata tidak. Selagi dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Hadis seterusnya. Wa fi riwayatin Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abbas, wala yaqtulu hina yaqtulu wa huwa mu'min, termasuk juga dalam bab membunuh. Tidaklah orang tu dia membunuh, ketika dia membunuh dia beriman. Jadi seolah-olah ketika dia membunuh dia tak beriman. Kita kata sama je jawapan dia. Kalau dia menganggap halal, bunuh tu halal, maka dia hilang iman dia, dia kufur. Tapi kalau tak, dia masih beriman lah. Tapi dia mukmin yang fasik. Qala Ikrimah qultu li Ibn Abbas kaifa yuntaza'u minhul iman. Maka di sini Ikrimah mengatakan, aku bertanya kepada Ibn Abbas, bagaimana dicabut daripadanya iman? Qala hakaza wa syabbaka baina asabi'ihi summa akhrajaha fa in taba'ada ilaihi hakaza wa syabbaka baina asabi'ihi. Ikrimah tanya Ibn Abbas, macam mana tu? Dia kata macam ni, iman dengan hati dia macam ni. Tapi bila dia buat zina, iman keluar. Iman terkeluar. Lepas tu bila dia taubat, iman masuk balik. Qala Abu Abdullah la yakunu haza mu'minan tamman. Abu Abdullah mengatakan bahawa di sini maksudnya dia tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Jadi di sini Imam Bukhari lah. Qala Abu Abdullah di sini Imam Bukhari. Kata-kata sebab hadis ni hadis riwayat Bukhari, maka Imam Bukhari kan maksud tidak beriman tu la yakunu haza mu'minan taman. Hadis ini mengatakan bahawa dia bukanlah tidak beriman, tapi tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tak sempurna iman dia maksudnya. Wala yakunu lahu nurul iman, dan tidak ada cahaya iman baginya. Iman ada, cahaya iman tak ada, hilang. Sebab buat maksiat tu ke zulumat, kegelapan. Haza lafzul Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis seterusnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Zada Muslim, Imam Muslim rahimahullah menambah, wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia solat, dia puasa dan dia menyangka dia muslim, summa tafaqa, kemudian sepakat, iza haddatha kazaba, jika dia bercakap dia berdusta, wa iza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia memungkiri janji, wa iza tumina khana, dan ketika dia diberi amanah dia khianat. Itu 3 ciri orang munafik. Jadi ulama bahas, adakah sekiranya orang tu memiliki ketiga-tiga sifat ini, berarti dia memang betul-betul munafik? Jadi sama sajalah kita kata, kalaulah di sini kalau dia menganggap halal perkara tersebut, memang dia kufur lah. Walaupun dia semayang puasa sangat, maknanya kita kata dia ni zahir saja beriman, tetapi batin dia tak beriman. Atau di sini ulama kata tak, sebab setengah ulama mengatakan orang munafik ni tak wujud dah sekarang ni. Orang munafik ni wujud di zaman Nabi saja. Sebab apa? Mereka pura-pura Islam sebab takut diperangi. Lepas tu dia jadi munafik. Zaman sekarang tak perlu pura-pura lah. Tak ada siapa nak bunuh kau kalau kau murtad. Contohnya lah. Tapi ulama kata ada juga orang dia pura-pura masuk Islam sebab nak merosakkan Islam, nak menghancurkan Islam dari dalam. Dia pura-pura masuk Islam. Munafik. Ada. Jadi di sini kata ulama sepakat bahawa sekiranya ada 3 tanda, kita tak kata dia munafik lah. Kita tak yakin bahawa dia ni munafik. Ni berapa banyak kita kadang-kadang cakap bohong kan, kadang kita janji kita tak tepati, kadang-kadang kita beri amanah kita khianat. Jadi adakah kita munafik? Itu masalah dia. Ini saja nak bagi tahu bahawa janganlah kamu jadi seperti orang munafik. Kerana tanda-tanda mereka begitu. Jadi orang beriman hendaklah menjaga 3 perkara inilah. Bila cakap jangan bohong, bila janji jangan mungkir janji, kemudian jangan kamu berkhianat apabila diberi amanah. Tapi kalau sekiranya dia terbuat juga, taklah dikatakan dia munafik yang hakiki.
pendapat yang rajih mengatakan tidak jadi munafik hakiki lah. Hadis yang seterusnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minal nifaq hatta yad'aha idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Nah, ini dia kata 4 pula. Alhamdulillah, ada hadis daripada Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan bahawa 4 perkara kalau orang tu keempat-empat ni dia ada dalam diri dia munafik khalisan. Kalau ada salah satu daripadanya maka dia ada bahagian daripada orang munafik. Yang pertama apa? Iaitu bila dia bercakap bohong. Sama macam hadis tadi. Wa iza ahada ghadara. Di sini ada 2. Ahada ghadara, kemudian wa'ada akhlafa. Orang ulama mengatakan iza ahada tu makna perjanjian besar. Contohnya macam perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Kota Mekah, perjanjian Aqabah, perjanjian besar lah. Itu dikatakan ahada. Bila melanggarnya dia panggil ghadara. Iza wa'ada akhlafa, ni janji-janji kecil, janji-janji biasa lah, janji-janji biasa. Jadi kita kata janji-janji biasa ni dipanggil wa'ada lah. Itu pun dia mengingkirinya. Wa iza khasama fajara, kalau dia berdebat, bermusuhan, dia akan membuat fujur, membuat sesuatu yang dilarang oleh syarak jika dia bermusuhan. Itu tambahanlah daripada dalam hadis ini. Hadis yang seterusnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul munafiqi kasyati al-a'irati bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa perumpamaan orang munafik ialah seperti seekor kambing yang a'irah bainal ghanamain, di antara 2 kambing yang lain. Dia syat dengan ghanam ni, dia ada sedikit perbezaan lah antara kambing. Jadi ta'iru ila hadhihi maratan wa ila hadhihi maratan, kejap ke sana dan kejap ke sini. Di sini maksudnya a'irah ni dia zahaba wa ba'uda. Maksudnya di sini dia kejap ke sana, kejap ke sini, kejap ke sana, kejap ke sini. Maknanya ada syat sejenis kambing yang lain sikit jenis kambing dengan ghanam ni lah. Maka di sini dia kejap ke sini, kejap ke sana, kejap ke sini, kejap ke sana. Orang munafik ni kan, maksudnya kalau dengan orang Islam dia mengaku Islam, dengan orang kafir dia mengaku kafir lah. Dengan kawan-kawan dia yang kafir tu dia mengaku dia kafir. Bila dia duduk dengan orang Islam dia kata aku Islam. Itu ciri-ciri orang munafik lah. Nabi SAW sabda, begitulah orang munafik. Ada orang kata lidah bercabang. Tetapi di sini ada situasi jugalah. Ada situasi yang kadang-kadang perbuatan seperti ini berlaku, tetapi kita tak kata dia munafik lah. Contohnya ada orang, dia pergi kepada si A, cerita lain kan. Lepas tu pergi kepada si B, cerita lain. Tapi dia bercerita tu dengan ada tujuan dia. Ada tujuan yang tertentu untuk mendamaikan ke misalnya kan. Jadi itu tak apalah. Itu tak apa. Tapi kalau memang dia memburuk-burukkan tu, itu namanya namimah pula, batu api. Tapi di sini maksudnya dia berpura-pura lah. Dia berpura-pura di depan orang Islam mengaku Islam, di depan orang kafir kata kafir. Itu yang dikatakan munafik lah. Jadi kadang-kadang kita berubah sikap kita, itu taklah kita kata munafik kan. Kita manusia kan sentiasa berubah. Kadang dengan orang ni kita lain sikap kita, dengan orang lain kita lain sikap kita. Nanti munafik dia ni, tak ada lah. Dengan orang lain kami baik lagi, dengan isteri garang. Itu tak adalah munafik. Itu kita kata apa?
perangai manusia lah. Kita tak kata dia munafik kan, dalam bab tu lah. Cukup rasanya setakat tu dulu. Nanti kita sambung lagi pada masa akan datang insya-Allah. Faslus Tsani. Jadi ada hari-harinya kita mudah-mudahkanlah, kita tak bahas secara mendalam. Jadi hari ini hadis-hadis yang dibacakan mudah saja penerangannya lah. Tak mau heret-heret yang dalam-dalam. Sebelum ni kadang-kadang kita bahas dalam-dalam kan, takut lambat habis nanti. 6,000 hadis nak dikejarkan tu. Tak tahu sampai mati tak habis kot. Ini baru 57 hadis. dah berapa tahun dah 57 hadis. 6,000 lebih hadis dalam Mishkat ni, dalam kitab ni. Jadi insya-Allah saya akan ringkas-ringkas, kecuali kalau ada hadis yang perlu dibahas panjang lebar mendalam, insya-Allah kita akan kupas secara panjang lebar lah. Di mana hadis-hadis yang saya ringkas sajalah. Sebenarnya ini hasrat Ustaz almarhum Ustaz Adlan dulu. Nak mengkhatamkan kitab ni, tak sempat beliau, insya-Allah khatam di sana lah kot, di alam akhirat. Jadi dia mana boleh dia nakkan kitab Mishkat ni dikhatam, tapi dah berapa tahun dah, baru 50 hadis. InsyaAllah plus kita akan cubalah sebanyak mana yang mungkin, sebanyak mana yang sempat, insyaAllah. Kadang kita sekadar nak tahu hadis saja yang ada dalam kitab Mishkat ni. Jadi kalau kita dengarkan kitab Mishkat, ada orang mungkin tak pernah dengar kitab Mishkat. Mishkat Masabih tu kitab apa? Inilah dia, kita bacakanlah hadis-hadis dia. Jadi saya terkadang terpanggil lah untuk menjelaskan apa fiqhul hadis itu, menerangkan hadis-hadis itu secara mendalam. Jadi insya-Allah kita cuba ringkaskan kalau yang boleh ringkas, dan kalau perlu huraian mendalam, kita akan hurai secara mendalam. Wallahu ta'ala a'lam. Sakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan bagi taufik kita dapat amalkan dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah mereka. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.